Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan masuk di bab 6, elektrik dan kemagnetan. Okey, untuk sains tingkatan 3 KSSM. Okey, jadi pada kali ini kita akan masuk di 6.1, penjanaan tenaga elektrik. Okey, jadi ada pelbagai sumber tenaga elektrik untuk menjanakan tenaga elektrik. Tetapi antara sumber tenaga ni kita boleh bahagikan dia kepada dua kumpulan utama. Apa itu dua kumpulan utama? Dua kumpulan utama adalah daripada sumber yang tenaga yang boleh baharu. Yang kedua, sumber tenaga yang tidak boleh baharu. Okey, apa itu maksud sumber tenaga baharu dan tidak boleh baharu? Bagi sumber tenaga boleh baharu, ia bermaksud sumber tenaga yang boleh digantikan secara berterusan dan tidak akan habis. Maksudnya tenaga yang baharu ni dia sentiasa ada. Selagi bumi ni ada, tenaga tu adalah contohnya tenaga hidro, tenaga ombak, tenaga solar, tenaga pasang surut, tenaga angin, tenaga biogeosim dan tenaga geoterma. Baik, untuk sumber tenaga tidak boleh baharu, maksudnya adalah sumber tenaga yang tidak boleh diganti dan akan habis. Okey, maksudnya sumber tenaga ni bila lama-lama sumber dia dah tak ada di muka bumi ni ataupun di perut bumi, di bawah tanah, contohnya petroleum. Maksudnya sumber ni dah tak ada lagi. Okey, contohnya tenaga nuklear, arang batu, gas asli dan petroleum. Okey, ini contoh bagi tenaga hidro. Kita buat satu umpangan untuk dapatkan tenaga pada arus yang mengalir deras daripada turun pada empangan tu. Seterusnya, ini adalah tenaga ombak. Ombak yang besar juga menghasilkan tenaga untuk mendapatkan elektrik. Okey. Seterusnya tenaga solar, daripada mana? Daripada matahari. Ini adalah tenaga pasang surut air. Bila kita tahu bila air pasang surut dia ada aliran air yang agak deras. Okey, jadi itu juga boleh dikenakan sebagai tenaga. Okey, tenaga angin, kita perlukan kincir angin untuk mendapatkan tenaga angin. Seterusnya menukarkan kepada tenaga elektrik. Okay. Tenaga biogeosim. Tenaga biogeosim ni merupakan tenaga yang hasil daripada buangan ataupun bahan tumbuhan, haiwan, kayu-kayu yang telah reput dijadikan sebagai tenaga biogeosim. Okey, seterusnya tenaga geoterma. Geoterma ni adalah tenaga yang daripada bawah tanah, yang ini adalah satu fenomena semula jadi yang bawah tanah ni mempunyai tenaga haba yang panas. Okey, jadi dia boleh dijadikan juga sebagai tenaga elektrik. Okey. Tadi ada contoh tenaga yang boleh diperbaharui. Okey, yang ini pula tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Contohnya tenaga nuklear. Okey. Tenaga sumber dia adalah sumber arang batu yang boleh habis. Okey, seterusnya gas asli dan juga petroleum. Okey, jadi kalau kita tahu sekarang ni kereta, kenderaan dan kebanyakannya menggunakan bahan ataupun sumber yang tidak boleh diperbaharui. Jadi di masa akan datang saintis kena fikirlah apa tenaga yang boleh digantikan petrol kereta tu, macam mana petrol kereta tu
setelah habis nanti, apa sumber yang lain yang boleh digantikan untuk menggerakkan kenderaan. Okey, untuk sektor biojisim, ya, jadi Malaysia ni adalah merupakan negara yang pertama dalam sektor penerindustrian biojisim di rantau Asia. Ya, kita patut berbangga. Dan negeri, ya, yang merupakan paling banyak sumber biojisim adalah negeri Sarawak dan Sabah. Jadi pelbagai jenis biojisim ini termasuklah biojisim kelapa sawit, ya, bahan buangan kelapa sawit, ya, bahan hutan, kayu-kayu, pokok getah, sampah sarap, ya, daripada makanan, sekam padi, jagung dan yang sebagainya. Jadi selain penyeraan tenaga elektrik, ya, biojisim juga digunakan untuk menghasilkan produk inovatif seperti bahan binaan. Ya. Okey, ini adalah contoh, ya, stesen jadukuasa di Malaysia. Ini di Sarawak menggunakan sumber tenaga hidro. Okey, ini adalah stesen jadukuasa di Malaysia. Di Negeri Sembilan yang menggunakan tenaga gas asli. Okey, yang paling dekat dengan kita, di stesen jadukuasa Sultan Azhar Shah di Manjung, Perak. Sumbernya adalah arang batu. Okey, seterusnya di Sabah. Ini adalah stesen jadukuasa biojisim. Okey, di Pulau Perhentian Kecil Terengganu, kita ada stesen jadukuasa, ya, sumbernya adalah angin, solar dan diesel. Wait. Kita akan masuk di proses penjanaan elektrik. Bagaimana elektrik itu terhasil? Okey, jadi gambar ni adalah model generator. Jadi generator ni sebenarnya adalah alat untuk yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Dipanggil generator, tapi yang ni adalah generator ringkas lah. Dalam gambar ni adalah generator ringkas. Jadi apabila engkol, ada engkol ni, diputarkan, apa yang berlaku? Satu arus yang dikenali sebagai arus aruhan akan dihasilkan. Okey, dia akan dihasilkan sebab kerana dia akan engkol ni dia ada dawai. Jadi dia akan diputarkan, maksud dawai itu akan melalui magnet ni. Okey, bila magnet ni kita tahu dia ada garisan medan magnet. Jadi bila garisan magnet itu dipotong, dia akan menghasilkan arus elektrik. Jadi seterusnya arus elektrik yang dihasilkan akan menghasilkan LED. Okey, jadi siapakah yang menjumpai tenaga elektrik ni? Jadi yang saintis yang bertanggungjawab adalah nama dia Michael Faraday, pada tahun 1831. Dia melakukan satu siri kajian tentang penjanaan elektrik dengan menggunakan medan magnet. Dia ada magnet, satu magnet, dan dua juga dia ada satu dawai. Jadi bila dia digerakkan dawai itu ke magnet ataupun magnet digerakkan ke dawai, ada arus elektrik dihasilkan. Itu adalah satu penemuan daripada saintis fizik yang terkenal, iaitu Michael Faraday. Okey, ini contoh dia. Contoh kat sini, nampak? Kita ada magnet. Okey, ni magnet. Ini magnet. Dan kita ada dawai. Macam ni dawai penyambung. Ni pun dawai. Ni dawai berbentuk solenoid. Okey. Jadi ni dawai dia. Jadi seterusnya gerakan dawai menyebabkan garis medan magnet dipotong. Kita dah belajar di tingkatan 2 bahawa magnet tu ada garisan dia. Bila garisan magnet dipotong, dia akan menghasilkan arus elektrik. Bagaimana medan magnet dipotong? Jadi dengan dawai penyambung tadi, okey, yang ni dawai penyambung ataupun solenoid yang ni digerakkan melalui ruang antara kutub magnet. Maksudnya digerakkan atas ke bawah. Digerakkan dengan pantas. Ini pun sama. Dimasukkan dalam ni, digerakkan atas ke bawah. Sebenarnya apa berlaku? Garis medan magnet
dipotong, ya, arus aruhan dihasilkan dalam dawai penyambung atau solenoid, dan mengalir melalui dawai penyambung tu, seterusnya akan memesongkan jarum galvanometer. Bila jarum galvanometer terpesong, maksudnya ada arus yang terhasil. Okey, jadi untuk kes yang pertama, kita gerakkan dawai. Dawai kita gerakkan atas ke bawah. Yang ni pun sama, kita gerakkan atas ke bawah. Magnet kita tetapkan, kita statik. Okey, sama juga kesnya seperti kita gerakkan magnet. Okey, maksud magnet ni digerak, dawai statik. Okey, apa yang berlaku? Sama juga. Ya, gerakan magnet menyebabkan garis medan magnet dipotong. Okey, maksudnya kalau kita statikkan dawai solenoid ataupun dawai penyambung ni, sama juga garis medan magnet akan dipotong. Jadi magnet digerakkan supaya garis medan magnet dipotong oleh dawai penyambung atau solenoid. Okey, sama juga seperti tadi, arus aruhan dihasilkan dalam dawai penyambung atau solenoid. Maksudnya kat sini, apabila magnet digerakkan ke atas ke bawah dengan pantas, arus aruhan akan terhasil di dawai ni. Bila dawai ni melalui galvanometer tu, galvanometer tu akan terpesong jarum dia, akan terpesong, ataupun menunjukkan bahawa kehadiran arus elektrik di situ. Okey, penjanaan tenaga elektrik ataupun di stesen jalakuasa, kita akan lihat satu persatu. Okey, Rajah 68 menunjukkan stesen jalakuasa terma. Okey, jadi apa mekanisme stesen jalakuasa terma ni? Ya, daripada bahan api di sini, dia akan dididihkan menjadi steam. Okey, jadi seterusnya bahan api ni akan mendidihkan air lah. Jadi bila air itu menjadi steam, steam ni akan memutarkan turbin. Bila turbin ni berputar, maksudnya dia bergerak, dia akan menghasilkan satu tenaga. Tenaga kinetik lah. Seterusnya, dia akan menghasilkan satu kuasa elektrik. Jadi kalau kita tengok pada perubahan bentuk tenaga kimia, tenaga kimia ni bahan api lah. Okey, kepada tenaga haba, maksudnya tenaga kimia ni bahan api yang telah mendidihkan air tadi. Okey, ditukarkan kepada tenaga haba. Seterusnya, tenaga haba tadi akan memutarkan turbin. Turbin diputar, maksudnya tenaga kinetik. Tenaga kinetik akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Okey, stesen jalakuasa menggunakan tenaga tidak boleh baru seperti diesel, gas asli dan arang batu. Ni kuasa terma, ini contoh dia. Maksudnya, gas asli, diesel, arang batu ni digunakan sebagai bahan api. Okey, seterusnya tenaga solar. Paling simple tadi tenaga solar. Ya, jadi pada sinaran matahari, terus ke panel suria, terus menukarkan kepada tenaga cahaya daripada matahari kepada tenaga elektrik. Jadi perubahan tenaga dia simple je. Tenaga cahaya terus kepada tenaga elektrik. Okey, seterusnya sistem janakuasa hidroelektrik. Okey, daripada takungan air ni, ya, air tersimpan pada empangan yang tinggi. Mesti dia buat empangan tu tinggi. Kenapa? Dia nak menghasilkan satu arus yang kuat. Okey, ataupun dia akan menghasilkan satu tenaga upayaan graviti kat sini. Dia turun ke bawah. Jadi seterusnya, air akan mengalir dari aras tinggi ke rendah. Seterusnya akan memutarkan turbin. Bila ingat turbin ni, ini adalah tenaga kinetik. Okey, seterusnya penjanaan elektrik dihasilkan. Jadi untuk perubahan tenaga dia, tenaga upayaan graviti supaya empangan tadi di atas, air mengalir dari aras ke bawah untuk memutarkan turbin, ni tenaga kinetik, dan seterusnya akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, seterusnya ini adalah contoh bagi janakuasa tenaga angin. Okey, bagaimana ia berlaku? Udara yang bergerak atau angin yang kuat akan menggerakkan bilah. Okey, bilah ni akan berpusing. Seterusnya memutarkan turbin dan menghasilkan tenaga elektrik. Sama, dia tenaga kinetik terus kepada tenaga elektrik. Dia tak perlukan bahan api, dia hanya perlukan kuasa angin.
Seterusnya, stesen jana kuasa tenaga nuklear. Okey, tindak balas nuklear yang berlaku di reaktor nuklear ni, bahan dia contohnya adalah uranium. Okey, seterusnya bahan ini akan mendidihkan air menjadi steam. Dia lebih kurang macam terma tadi yang mula-mula tadi. Okey, seterusnya steam akan memutarkan turbin dan menghasilkan tenaga elektrik. Steam ni akan memutar turbin dan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, perubahan tenaga nuklear kepada tenaga haba. Tenaga haba yang tadi air yang dipanaskan menjadi steam. Seterusnya steam tadi menyebabkan turbin tu berputar, tenaga kinetik, dan seterusnya tenaga elektrik dihasilkan. Okey, yang terakhir adalah tenaga stesen jana kuasa biojisim. Okey, bagaimana ia berlaku? Metana. Okey, jadi penghasilan ataupun perebutan tumbuhan, haiwan sampai syarat makanan tadi akan menghasilkan gas metana. Gas metana ni akan mendidihkan air menjadi steam. Okey, sama juga. Terusnya air yang steam ni menghasilkan tenaga untuk memutarkan turbin. Turbin akan menjana elektrik. Okey, jadi sama juga perubahan tenaga dia daripada tenaga kimia. Tenaga kimia ni adalah inilah penghasilan daripada biojisim tu, gas metana tu. Okey, menghasilkan tenaga haba yang daripada sini steam tadi. Okey, memutarkan turbin, tenaga kinetik dan seterusnya menjana elektrik. Okey, kita akan masuk di arus terus. Sebenarnya arus terus kita telah belajar di tingkatan 2. Okey, arus terus ialah arus elektrik yang mengalir dalam satu arah saja. Maksudnya pengaliran dia hanya satu arah. Satu arah dia, contohnya mentol. Okey, dia bergerak macam tu je. Sentiasa bergerak, terus dia bergerak. Dia tak ada patah balik. Sentiasa dalam satu arah. Okey, contohnya sel kering, ya, ataupun sel kering yang digunakan di lampu suluh, kereta mainan, dan juga sel kering pada bateri kalkulator. Okey, ini contoh dia, arus terus, sel suria, akumulator. Akumulator ni adalah bateri pada kereta dan juga bateri biasa. Sel suria ni adalah panel suria. Okey. Seterusnya arus ulang alik. Arus ulang alik ialah arus elektrik yang arah alirannya berubah secara berterusan. Okey, contoh dia arus ulang alik. Okey, ni alat elektrik, maksud dia datang dan dia patah balik. Dia pergi, dia patah balik. Maksud ni adalah arus ulang alik. Ia adalah waktu tidur dan Ibu Jenny sedang membacakan cerita waktu tidur kepadanya. Tiba-tiba, seluruh rumah menjadi gelap. "Tunggu di sini sementara Ibu dapatkan lampu suluh," kata Ibu Jenny. Tidak lama kemudian, Ibu Jenny kembali ke bilik tidur dengan lampu suluh menyuluhkan jalan. "Mengapakah lampu dinding gelap tetapi lampu suluh terang?" tanya Jenny. Lampu suluh menggunakan sel kering untuk membekalkan arus kepada mentol dan oleh itu mentol menyala, ibunya menjawab. "Ibu, mengapa ibu tidak menggunakan sel kering dari lampu suluh untuk menyalakan lampu dinding juga?" tanya Jenny. Ibunya tersenyum dan berkata, "Lampu dinding menggunakan arus daripada bekalan utama yang merupakan arus ulang alik atau AU, manakala lampu suluh menggunakan arus daripada sel kering yang merupakan arus terus atau AT. Arus ulang alik menyongsangkan arah alirannya secara berkala sementara arus terus mengalir dalam satu arah sahaja dari terminal positif ke terminal negatif
terang ibunya. Okey. Jadi arus terus dan arus ulang-alik ya dia boleh diukur ataupun dilihat dengan menunjukkan sebuah alat yang dinamakan sebagai osiloskop sinar katod. Ya, dia ada alat elektronik yang digunakan untuk menunjukkan perbezaan bentuk graf arus dan perubahan voltan bagi arus terus dan arus ulang-alik. Okey, jadi kalau arus terus dia straight. Kalau arus ulang-alik dia macam berombak-ombak tu. Jadi pada tingkatan 3, kamu akan belajar tentang dia punya fungsi pada OSK tu. Okey, ini adalah switch dan tombol kawalan pada OSK. Okey, yang pertama di sini ada skrin, yang mana di skrin ni lah akan menunjukkan bacaan arus terus dan arus ulang-alik. Okey. Seterusnya bila kita tengok pada skrin sudah tentulah dia ada paksi X dan Y. Dia ada gandaan Y, pesongan Y dan pesongan X. Okey. Jadi gandaan Y untuk mengubah magnetik ketinggian tompok cahaya. Ya, pesongan Y untuk menyelaras kedudukan tompok cahaya secara menegak. Pesongan X untuk menyelaras kedudukan tompok cahaya secara mengufuk. Okey. Y, X. Okey, seterusnya arus terus dan arus alik dipilih jenis yang input yang diterima. Yang ni kita boleh tukarlah. Kalau kita nak cek arus terus, kita tukar kepada arus terus. Kalau nak tukar arus alik, tukar kepada arus alik. Okey, seterusnya tombol kawalan keamatan ya untuk tengok kecerahan pada skrin ni. Nanti kalau contohnya arus alik dia akan jadi kita akan tukarkan keamatan cahaya di tombol kawalan keamatan. Seterusnya tombol kawalan fokus, tugasnya untuk mengawal ketajaman tompok pada skrin OSK. Dan akhir sekali ada dasar masa untuk mengawal pergerakan tompok cahaya melintasi skrin secara mengufuk. Ini kita belajar saja fungsi-fungsi dia. Nanti kalau kamu akan belajar secara detail lagi di fizik tingkatan 5 dan tingkatan 4. Okey, baik, itu saja untuk pembelajaran 6.1. Okey, sekian video pembelajaran pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.